Falsafar dan isu semasa, isu penderaan kanak-kanak. Hai, saya Nur Fatin Azhara binti Muhammad Zaidi. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hadi Amin Mustafa. Hai, saya Nik Sazlina binti Ruko. Saya Nur Alis Naziha binti Zafandi. Nama saya Nur Atika binti Abdul Rahman. Nama saya Bong Huiji. Nama saya Muhammad Amir Akmal bin Khairul Fizi. Hari ini saya akan membentangkan pengenalan tentang isu penderaan kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak bermaksud dera ataupun satu perbuatan zalim yang dilakukan kepada golongan kanak-kanak. Ditakrifkan sebagai kanak-kanak apabila mereka berusia kurang daripada 18 tahun. Penderaan kanak-kanak boleh dikelaskan kepada beberapa jenis, antaranya ialah penderaan fizikal kanak-kanak, penderaan mental kanak-kanak dan penderaan seksual kanak-kanak. Penderaan fizikal kanak-kanak. Penderaan ini dilakukan bagi tujuan untuk mencederakan golongan kanak-kanak dan bayi disebabkan masalah mental yang dialami oleh pendera atau memuaskan diri pendera secara psikologi. Disebabkan penderaan itu, bayi boleh mengalami sindrom menggoncang bayi iaitu shaken baby syndrome. Terjadinya sindrom tersebut adalah daripada goncangan yang kuat terhadap bahagian lembut tengkorak dan otak lalu menyebabkan tekanan kepada saluran darah dan pecah. Penderaan mental kanak-kanak pula. Penderaan kanak-kanak secara emosi kurang mendapat perhatian walaupun penderaan jenis ini didapati kerap berlaku di kalangan mereka. Kesan daripada penderaan dalam perkembangan fizikal dan mental di kalangan kanak-kanak sangat jelas sehingga memerlukan rawatan perubatan. 5. Kategori sikap tingkah laku buruk yang mampu dikelaskan sebagai penderaan mental ialah penolakan, pengasingan, menakutkan, sikap tidak peduli dan sikap merasuah fikiran. Penderaan seksual kanak-kanak. Penderaan ini merujuk dengan perbuatan memperdaya atau mengugut kanak-kanak yang mendorong berlakunya hubungan seksual bagi memuaskan nafsu. Penderaan seksual kanak-kanak mampu menyebabkan kecederaan fizikal kepada mereka serta kecederaan psikologikal dan emosi dengan jangka masa yang tertentu seperti kemurungan klinikal, kecacatan tekanan dan post-trauma. Apabila orang dewasa mencari atau terbabit dalam aktiviti seksual dengan kanak-kanak, biasanya tindakan ini digolongkan sebagai manifestasi pedofilia. Saya akan menerangkan tentang konsep penderaan kanak-kanak berdasarkan agama. Dari segi agama Islam, Islam telah meletakkan garis panduan berotan dengan cara yang betul tanpa menyeksa atau meninggalkan kesan kepada kanak-kanak tersebut. Mendidik menggunakan rotan tidak pernah menjadi satu kesalahan dalam Islam, tetapi yang dilarang adalah mendera menggunakan rotan. Kedua, dari segi agama Kristian, penganiayaan kanak-kanak terdiri daripada kata-kata atau tindakan pelanggaran yang disengajakan, iaitu penyalahgunaan atau tindakan peninggalan seperti pengabaian daripada pihak penjaga. Pihak berkuasa yang bertanggungjawab untuk berinteraksi dengan anak di bawah umur dengan selamat ialah paderi, guru dan jurulatih. Kanak-kanak perlu dibesarkan dengan cara mendekati diri dan menghormati kepada Tuhan. Dari segi konsep penderaan kanak-kanak berdasarkan sebuah pertubuhan iaitu melalui dasar perlindungan kanak-kanak. Menurut Akta Kanak-kanak 2001, apabila kanak-kanak dicederakan dari segi fizikal, mental dan seksual menyebabkan kecederaan pada tubuh badan, mengalami kemurungan, kecelaruan mental dan menjadi mangsa rogol. Hal ini secara tidak langsung akan mengancam kesejahteraan fizikal dan psikologikal maupun kelangsungan hidup kanak-kanak. Kedua, Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO dalam pertubuhan ini mengatakan penderaan kanak-kanak dalam semua bentuk penderaan boleh menyebabkan kerosakan kepada kesihatan, pembangunan atau kemuliaan kanak-kanak yang dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Pengabaian juga dikategorikan sebagai perbuatan mendera kanak-kanak dengan tidak memberikan penjagaan, kasih sayang dan juga sokongan kepada kanak-kanak tersebut. Ini saya ingin bentangkan bahagian untuk nilai kerja khusus falsafah saya. Yang pertama ialah nilai keburukan ataupun kesan negatif yang boleh didapati daripada sesuatu isu penderaan kanak-kanak.
Menurut pandangan Rosni Mantani, seorang pakar motivasi mengatakan bahawa meneliti setiap bahagian tubuh badan adalah penting untuk mengenal pasti berlakunya penganiayaan bagi kesan penderaan fizikal seperti sakit pada kemaluan, sukar untuk berjalan, lembana bengkak dan luka terbekar. Menurut kajian daripada pakar biologi, mengatakan perkembangan otak berlaku pada zaman kanak-kanak. Oleh itu, pendedahan berulang yang berkaitan trauma pada masa lalu boleh mendatangkan kesan tidak balas seperti perkembangan otak yang tidak sesuai. Dan seterusnya ialah nilai kebaikan ataupun iktibar yang kita boleh diambil daripada isu penderaan kanak-kanak dalam memainkan peranan sebagai masyarakat sekeliling adalah sangat penting dan membantu untuk mengatasi gejala penderaan kanak-kanak. Masyarakat seperti jiran tetangga dan rakan-rakan ataupun masyarakat perlulah prihatin dan membuang sikap pentingkan diri sendiri supaya mendapat tahu apa yang berlaku di sekeliling kawasan dan mengambil tindakan dengan secepat mungkin. Dengan cara tersebut, tindakan dapat dilakukan dengan segera untuk melaporkan kepada pihak berkuasa untuk memastikan keselamatan kanak-kanak dapat dijamin. Bagi tanggungjawab ibu bapa pula, ibu bapa perlulah mendidikkan anak-anak mereka dengan cara yang betul dan memastikan mereka dapat keperluan yang secukupnya. Ibu bapa juga perlu berfikir sebelum bertindak untuk memberi pengajaran kepada anak-anak mereka secara berlebihan sehingga mendapat mencederakan mereka. Saya akan membentangkan tentang faktor dan punca penderaan kanak-kanak ini terjadi. Antara faktor dan punca penderaan kanak-kanak ini terjadi adalah kerana masalah rumah tangga. Penderaan kanak-kanak ini kerap berlaku bagi pasangan yang melalui proses perceraian. Hal ini terjadi kerana mereka mencari tempat untuk meluahkan rasa geram, marah dan kecewa. Ketekanan ini berkemungkinan akan dilepaskan kepada anak-anak yang tidak bersalah. Seterusnya adalah masalah penagihan dadah dan arak. Ibu bapa yang ketagih akan dadah dan arak menyebabkan mereka hilang pertimbangan akal dan sifat berperi kemanusiaan sehingga mereka lupa akan tanggungjawab mereka menjaga anak-anak. Malah mereka menyeksa akan anak-anak yang tidak berdosa. Seterusnya adalah kecelaruan personality. Seseorang penderita itu berharap mereka boleh membuat sesuka hati kepada mangsa dera. Perkara ini boleh impulsif atau kecacatan otak, iaitu berfikiran secara tidak rasional dalam membuat keputusan apabila dalam keadaan marah. Saya akan membentangkan cadangan ataupun penyelesaian bagi mengatasi isu penderaan kanak-kanak pada masa kini. Yang pertama, menambahkan ilmu kerohanian. Ilmu kerohanian itu amatlah penting bagi setiap ibu bapa agar mendidik anak-anak tanpa menggunakan kekerasan dan tidak menggunakan hukuman yang secara berlebihan. Jika ibu bapa berbuat sedemikian, ini dapat meruntuhkan kepribadian seseorang termasuklah ibu bapa dan juga anak-anak. Yang kedua, memperhatikan undang-undang yang digubal, iaitu undang-undang ini amat membantu dalam menangani isu penderaan kanak-kanak kerana kita dapat melaporkan kepada pihak berkuasa dengan kadar segera demi menegakkan keadilan terhadap kanak-kanak yang menjadi mangsa dera kepada ibu bapa. Yang ketiga, pendidikan keibubapaan. Ibu bapa perlu mencari seorang mentor ataupun suri teladan untuk menjadi contoh kepada mereka dalam mendidik anak-anak. Selain itu juga, ibu bapa dapat menghadiri kempen kesedaran yang dianjurkan mengenai isu ini agar mereka lebih terdedah dengan isu-isu penderaan kanak-kanak pada masa kini. Dan yang keempat, menghadiri kelas bimbingan dan kaunseling, iaitu kebanyakan ibu bapa yang terlibat dalam penderaan kanak-kanak ini adalah mereka dari golongan yang berkejaya. Disebabkan mereka berasa tekanan di tempat kerja, maka anak-anak menjadi tempat untuk melepaskan marah. Jadi dengan inisiatif berjumpa dengan pakar kaunseling, ibu bapa dapat bersikap dengan lebih matang dan dapat mengendali emosi mereka dengan lebih terkawal.
Kesimpulannya, sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah berwaspada dan juga memberi perhatian terhadap persekitaran sekeliling kita. Banyak anak-anak kecil yang tidak berdosa dan tidak bersalah telah menjadi mangsa rogol dan mangsa dera sehingga menyebabkan kematian. Bukan sahaja isu ini terjadi di dalam negara kita, malah di negara lain juga menghadapi masalah yang sama, perlu diselesaikan dengan segera demi nyawa anak-anak yang masih kecil dan belum matang sepenuhnya. Di samping itu, pihak yang memainkan peranan besar bagi mengelakkan isu ini berlaku secara berleluasa ialah penjaga dan ibu bapa sendiri. Sebagai pihak berwajib yang perlu bertanggungjawab menjaga dan memberi kasih sayang, mestilah ingat peringatan yang penting ini. Oleh itu, kita mestilah bijak dalam menyelesaikan masalah kekeluargaan. Selain itu, kita juga haruslah mempunyai jati diri bagi membendung isu tersebut. Seterusnya, sebagai ibu bapa atau penjaga wajiblah bertanggungjawab terhadap anak-anak. Seterusnya, ibu bapa mestilah bersikap rasional terhadap anak-anak sendiri supaya menunjukkan keadilan dalam keluarga yang baik. Dan akhir sekali, kasih sayang adalah perkara yang wajib dan penting yang perlu diberikan kepada anak-anak untuk mengelakkan masalah mimpi berlaku.